Boleh nampak tak slide ni? Ataupun boleh nampak tak? Boleh. Boleh ya? Ya. Okey. Terima kasih saya ucapkan kepada Barisan Pematera yang baru dilantik kan bagi sesi 2021-2022 kerana sudi menjemput saya ke sesi taklimat berkaitan dengan pengurusan sistem iStar, dan saya kat sini berkongsi sajalah berkaitan dengan bagaimana membuat permohonan dan sebagainya melalui sistem iStar. Tapi saya yakin adik-adik kat sini semuanya dah pernah menggunakan sistem ini kan? Ada yang belum pernah ke? Go through pun ada yang pernah kan? Pernah tapi macam tak tahu sangat. Tak tahu. Tak apa, kita tengoklah sepintas lalu ya berkaitan dengan sistem iStar. Dan untuk makluman juga, kemungkinan akan pihak HCP di bawah Encik Ashraf pun akan buat kursus KPO sebenarnya kepada barisan kepimpinan yang baru dilantik pada, saya tak ingat berapa bulan yang lepas pun, bulan 8 kalau tak silap saya. MAT pun telah saya beri taklimat berkaitan dengan iStar, dan untuk yang lainnya kepimpinan persatuan atau kelab yang lain akan dimaklumkan nantilah akan datang. Mungkin Pematera pun akan dijemput lagi sekali, dan pengisiannya memang sama je sebenarnya kan, sebab bendanya memang rigid lah, memang yang dah ditetapkan oleh pihak UKM ya, prosedur-prosedurnya. Okey, sebelum saya mulakan, untuk makluman yang saudara pengerusi katakan tadi, nama saya Wan Mazlina binti Wan Mashrur, Ketua bagi Unit Pengurusan Sistem Aktiviti Pelajar di HCP UKM. Tapi biasanya adik-adik ni dia lebih mengenali saya dengan panggilan Kak Wan lah kat sini ya. Dan kalau ikutkan ramai je yang dah pernah call semualah. Tapi sekarang ni banyak aktiviti ataupun kita lebih kepada tak ada interaksi secara face to face kan, bersemuka, dan banyak komunikasi melalui sama ada melalui atas talian lah, sama ada melalui email ataupun ada yang terus call, ada yang tulis WhatsApp lah ya kepada saya bertanyakan berkaitan dengan bagaimana memohon, membuat permohonan. Tapi tu tak ada masalah, semuanya boleh dijawab. Tak ada apa-apa ni lah, kita tak ada barrier ataupun ni lah halangan ya berkaitan dengan untuk membantu para pelajar semua menguruskan aktiviti masing-masing ya. Okey, berkaitan dengan sistem integrasi bakat aktiviti dan resume pelajar, namanya panjang kan, tapi lebih dikenali sebagai sistem iStar. Sebelum saya pergi ke sistem itu, saya nak tekankan berkaitan dengan garis panduan program berimpak ya, yang disediakan oleh HCP UKM. Yang ni sepintas lalu je lah untuk berkaitan dengan garis panduan program berimpak ni, iaitu yang pertama adalah berkaitan dengan inovasi dan kreativiti bagi satu-satu program yang dianjurkan oleh KAJA ya. Sama ada berkaitan dengan pengisian pendekatan yang baru ataupun pengisian yang lama, program yang lama atau sedia ada tapi ditambah baik ya. Boleh dikatakan itu pun inovasi bagi satu-satu program. Okey, yang kedua, kesan kepada universiti, masyarakat dan negara. Ini amat penting lah ya berkaitan dengan impak kepada satu-satu program yang dianjurkan oleh pelajar. Dan impak ini juga akan perlu dilaporkan dalam laporan aktiviti ya. Ianya juga memberi kesan kepada individu ataupun pelajar yang menyertai satu-satu program. Itu juga dikategorikan sebagai impak program. Okey, yang seterusnya mempunyai elemen kesukarelawanan dan keusahawanan. Ini juga ditekankan berkaitan sukarelawanan dan keusahawanan pelajar ya, dalam diri pelajar. Memang digalakkan. Okey, seterusnya beridentifikan perpaduan kaum dan hubungan antarabangsa. Kalau boleh, apabila menganjurkan satu-satu program, pihak penganjur ataupun peserta mestilah terdiri daripada komposisi pelbagai kaum ya.
jangan satu-satu kaum sajalah, kecuali apa yang program-program berbentuk keagamaan lah kan, itu biasa ada serta-serta kaum tertentu saja. Tapi yang ni kalau program yang bersifat terbuka, kalau boleh dipelbagaikan lah, terbuka kepada semua kaum, dan hubungan antarabangsa ni sama ada melibatkan pelajar antarabangsa ataupun dengan pelajar-pelajar dari luar negara, ya, boleh libatkan. Mungkin di pihak Pematera sendiri pun dah ada jaringan, itu kriteria kelima lah, ada jaringan antarabangsa dengan pelajar-pelajar universiti di luar negara. Mungkin yang berkaitan dengan bidang masing-masing lah, sebab kalau PNF fakulti ni dia biasanya lebih kepada kemahiran ataupun bidang khusus, ya, berkaitan dengan fakulti masing-masing. Jadi keterlibatan tu macam yang kriteria 5, keterlibatan rakan strategik, industri dan masyarakat, mungkin berkaitan dengan bidang lah, ya, bagi PNF. Dan boleh kalau ikutkan di FCAT lah, dia kata kan, dia banyak berkolaborasi dengan industri kan. Dan kalau saya tengok pun penganjuran program lebih kepada bersama industri, ya. Lawatan industri pun ada yang isi dalam AISTA, dia lebih kepada industri lah, nak lebih kolaborasi, ya. Okey, dan mungkin juga keterlibatan rakan strategi industri dan masyarakat ni juga pelajar boleh memohon dana ataupun memohon mereka berkongsi pengalaman, ya, orang-orang dari rakan strategi ni, ya. Okey, dan seterusnya yang terakhir adalah outputnya meningkatkan kebolehpasaran pelajar. Ini yang paling penting lah, daripada penganjuran program macam sekarang dah ni kan, menganjurkan macam TPO ni kan, dia boleh meningkatkan soft skill pelajar, ya, macam mana nak uruskan satu-satu program, ya. Jadi mungkin sekarang ni cabarannya kurang sikit lah, sebabnya secara atas talian, tapi bila aktiviti bersemuka ni dia banyak cabarannya, ya. Mungkin nanti bila dah kita boleh mengadakan aktiviti bersemuka, memang berbeza sikit lah bila mengadakan aktiviti berbeza berbanding dengan aktiviti secara atas talian. Tak apa, nanti mungkin lah kita doa sama-sama lah untuk situasi sekarang ni pulih seperti sedia kala, ya. Jadi masing-masing pun boleh kembali ke UKM. Sekarang ni saya yakin ramai yang tak ada kat UKM kan, betul tak? Ada kat rumah ya? Dia kebanyakan yang kat rumah. Betul ya? Okey, tak apa, sama ya, kita boleh kembali ke UKM untuk belajar dan juga untuk berprogram, ya, dan berjumpa balik kawan-kawan yang lain. Sekarang ni berjumpa pun secara maya saja kan, dan lain sikit lah nanti bila dah bersemuka. Okey, itu berkaitan dengan garis panduan program berimpak, dan saya nak tekankan di sini juga berkaitan dengan amanat Naib Chancellor yang baru berkaitan dengan Universiti Watan kita, ya. Ini adalah teras UKM. Kalau boleh, bagi satu-satu program tu penganjurannya ada menyelitkan program-program berbentuk jati diri dan patriotism, ya. Ini adalah salah satu elemen yang digalakkan kepada semua pelajar untuk menaikkan semula semangat jati diri, ya, dan patriotism di kalangan pelajar, ya. Kalau boleh untuk ditekankanlah, semua tahu kan tentang teras ni, ya, pakai etika memperkasa tangkaskan jiwa, mesti elemen-elemen tu ada di dalam satu-satu program. Mungkin ada satu, mungkin ada dua, mungkin dia combination lah, ya, antara mungkin ada 5, ya. Kalau ada program menganjurkan saya sayang UKM kan, itu menaikkan semangat lah jiwa UKM, ya. Dulu memang kita ada buat program-program bentuk macam tu lah, untuk sayang kepada universiti kita, ya. Okey.
Saya pergi kepada iStar. Sebab kena cepat kan, 1.5 jam ya. Nanti kalau misalnya dah cukup masa, urus dia bagi tahu ya. Tak nak kena laju-laju pula. Biasa 2 jam ni. Tapi nanti kalau ada soalan boleh interrupt terus lah ya. Okay. Untuk makluman, sistem integrasi bakat aktiviti dan resume pelajar ni telah diguna pakai pada 27 Februari 2017 ya. 2017 telah diguna pakai, dan sebelum ini pelajar UKM menggunakan sistem pembangunan insaniah, itu SPI. Tapi sistem SPI tu dia lebih sikit lah berbanding dengan dia punya fungsi dia. Hanya untuk permohonan saja ya, permohonan untuk kelulusan program. Tapi kertas kerja pelajar kena upload ya. Jadi bila kita tengok pelajar upload kertas kerja pelbagai bentuk ya, macam-macam coraknya masing-masing ikut persatuan atau kelab masing-masing yang turun-temurun ya, daripada zaman-zaman dahulu kala lah kena kakak-kakak, abang-abang senior yang lepas kan. Jadi kita di pihak HET memberi telah menambah baiklah berkaitan dengan pengurusan projek pelajar ni, dan permohonan untuk kertas kerja pelajar pula distandardkan ya. Standard mengguna pakai satu format saja. Jadi dia tak adalah bercampur-campur format ya, pelbagai sangat. Jadi apabila pelajar membuat permohonan kelulusan program, sama ada program dalam ataupun luar negara, ianya akan dijana menjadi kertas kerja, betul kan? Bila key in je semua maklumat tu, boleh dijana menjadi satu kertas kerja lengkap ya. Jadi pelajar boleh menggunakan kertas kerja tersebut untuk memohon, contohnya untuk memungut derma ya, untuk mendapatkan pengecualian cukai, guna kertas kerja yang sama ya di dalam iStar. Nanti print out je, tak payah nak print ataupun type dalam Words lagi kertas kerja yang lain ya. Selain daripada itu, laporan aktiviti juga mesti melalui iStar ya. Kalau dulu memang hantar hard copy kepada HEP, sekarang dah tak perlu, cuma hantar melalui iStar ya. Nanti dia pun sama, boleh dijana menjadi laporan aktiviti. Nanti saya bimbas sedikitlah berkaitan dengan laporan aktiviti, apa yang perlu disediakannya oleh pelajar ataupun pihak penganjur. Okey. Dan seterusnya, pendaftaran persatuan kelab atau badan uniform. Macam sekarang ni untuk PMF sepatutnya dah diaktifkan ya, dia punya pendaftaran ahli-ahlinya. Dah hantar kan senarai nama Exco yang baru? Dah? Saya tak tahu. Kalau dah hantar, dah boleh guna sebenarnya ya untuk membuat permohonan. Pada kiranya yang Exco sesi sekarang, sesi akan datang dah boleh membuat permohonan di iStar pada semester ni lah, pada masa sekarang ya, semasa. Sebab kita dah aktifkan, HEP dah aktifkan ya pendaftaran. Nanti boleh lihat di dashboard masing-masing, sebab ada jawatan masing-masing kan. Jadi tengok situ keahlian bagi sesi 2021-2022 telah aktif ataupun tak ya. Sebab kadang-kadang tu kalau tersalah beri satu nombor pun akan dapat ke orang lain ya. Sebab pernah jadi presiden PMF fakulti lain lah, bukan sini kan, FCAP. Ada yang telah dia dah berapa lama dia punya tu, dia baru sedar ya, dia punya nama tak ada dalam dashboard dia, tak ada jawatan dia sebagai presiden ya. Jadi bila cek nama orang lain ya yang keluar, sebabnya salah satu nombor saja. Jadi pastikan sendirilah ni untuk melihat sendiri sama ada telah didaftarkan atau tidak di dashboard masing-masing ya. Okey, seterusnya fungsi iStar yang lain adalah berkaitan dengan kursus kemahiran insaniah LMCK 2922. Ini kursus ni di bawah Pusat Pengajian Citra UKM ya.
Dan urusianya pun di bawah Pusat Citra. Ya, ada yang ambil tak kursus ni sebab ramai juga yang senior-senior dulu boleh skor lah katanya sebab apa-apa program boleh diiktiraf sebagai kursus LMCK 2922 ya. Sebab selagi pelajar tak puas hati, tak dapat A plus ke, dia tak payah klik jana ya. Kalau ni boleh kumpul. Kalau dah puas hati baru klik jana. Ini untuk kursus ni memang di pendaftaran di akhir semester. Dia lain sikit, berbeza dengan kursus-kursus lain ya. Seterusnya e-resume. Ini di bawah pusat UKM Career. Apa yang dimasukkan oleh pelajar selepas diperakukan laporan aktivitinya akan ditarik masuk ke resume pelajar. Ini skrin ni memang setiap pelajar ada ya, resume ya. Nanti boleh cek lah masing-masing. Dan ada template-nya yang disediakan oleh pusat career ya. Fungsi yang seterusnya SPPU, Sistem Penilaian Prestasi Universiti dan Kenaikan Pangkat, lebih kepada staf yang terlibat dengan program pelajar. Contohnya penasihat ya. Penasihat bagi program maklumatnya akan ditarik masuk untuk KPI mereka ya. Sebab tu kadang saya minta asyik pulangkan ataupun ada note kat situ untuk masukkan borang biodata penceramah, masukkan nama penasihat di struktur organisasi ya. Sebabnya maklumat-maklumat itu akan ditarik masuk sebagai KPI kaki tangan yang terlibat ya. Okey. Seterusnya kalender iStar. Ini kalender ni ada di MyUKM. MyUKM ni sama dengan kalau sistem e-kehadiran UKM. Pernah tengok tak? Sistem kehadirannya. Bila scan dia punya QR code tu terus masuk ke dalam ni lah, UKM punya kehadiran. Ini boleh install lah masing-masing ya, untuk MyUKM ni di handphone masing-masing ya. Nanti boleh cek lah kalender aktiviti yang berlangsung pada sekian-sekian tarikh. Mungkin tak nak sama dengan orang lain kan, boleh cek sendirilah apa yang pelajar-pelajar lain ataupun organisasi lain mengadakan program. Sebab apabila pengarah ataupun timbalan pengarah HEP luluskan, diklik lulusnya terus dimasuk dalam kalender ni ya. Okey. Seterusnya kecemerlangan pelajar. Ini kecemerlangan ni modul yang telah diguna pakai pada tahun lepas, bulan 3 ya, start bulan 3 tahun lepas. Pelajar yang memenangi ataupun mendapat pencapaian dalam mana-mana ni lah yang diiktiraf ya oleh pihak luar ke ataupun menang apa-apa pertandingan ke, boleh memasukkan atau mendaftarkan ya kecemerlangan masing-masing sepanjang pengajian di UKM. Boleh backdated lah ya. Dari tahun 1 sampai tahun 3 ke tahun 4 ya, boleh backdated. Masukkan berkaitan dengan kecemerlangan masing-masing. Ni penting nanti untuk yang seterusnya lah ya. Untuk fungsi yang seterusnya, laporan teknik. Laporan teknik ni masih dalam pembinaan. Kita di pihak UKM menggalakkan pelajar untuk membuat penulisan ya. Jadi laporan teknik ni dia lebih kepada penulisan dalam bentuk penyelidikan ya. Tapi dia ringkas lah ya, kertas penyelidikan yang ringkas. Cuma akan dia tak ada semua ahli lah yang terlibat untuk menulis ni. Mungkin yang tertinggi lah MT ya biasanya dengan penasihat untuk menulis dalam laporan teknik ni. Dan ini akan masuk ke dalam e-repository di PTSL ya, maklumat tersebut, hasil penulisan pelajar dan juga penasihat. Okey. Dan seterusnya kemungkinan akan guna pakai pada tahun hadapan iaitu pencalonan hadiah dan pingat. Ini adalah anugerah universiti lah semasa convocation ya pelajar. Maklumat-maklumat yang telah dimasukkan oleh pelajar sama ada contohnya kecemerlangan tadi akan ditarik masuk ya maklumat tersebut untuk pencalonan hadiah dan pingat. Okey, sekarang ni masing-masing tahun 2 ya. Tahun 2. Betul ya? Tahun 2 dengan tahun 3. Tahun 2 dan tahun 3. Dah boleh lah sekarang ni kan, boleh lagi.
untuk polis bakat masing-masing kan, aktif dalam persatuan kan, dan aktif untuk memasuki atau menyertai pertandingan ya. Boleh nanti mungkin salah seorang ni dicalonkan, betul kan, untuk pingat semasa majlis convocation pada majlis akan datang lah ya. Kita kita tak tahu kan, sekarang lah kena merancang lah untuk ke arah tu. Semua maklumat tu akan ditarik. Sekarang pun baru semalam kot ada mesyuarat bersama panel ya, ahli jawatankuasa Senat lah biasanya untuk calon ya, pencalonan hadiah dan pingat ni. Dan pengarah ACP pun diterlibat sebagai salah seorang AJK ya, panelnya. Dan yang terbaru pada tahun kombo yang baru ni, bulan 4 dulu, ada satu lagi anugerah, iaitu anugerah alumni ya. Ini di bawah pusat alumni UKM. Itu anugerah yang barulah. Pusat alumni dia akan pilih juga ya pelajar-pelajar yang aktif, dan dia cukup syarat lah, PNJK-nya sekian-sekian, dia punya ada syarat. Bagi setiap satu anugerah tu dia ada syarat-syarat ya, kriterianya. Okey. Fungsi yang seterusnya, anugerah ATS dan ATP, anugerah tokoh siswa dan anugerah tokoh pelajar. Anugerah tokoh siswa ni adalah anugerah di bawah KPT, dan tokoh pelajar adalah anugerah di bawah ACP ya. Tapi itulah, sejak pandemik ni anugerah-anugerah ni tak dapat, majlis anugerah tak dapat diadakan, tapi mungkin mana tahu nanti kan tahun depan boleh diadakan. Dan kalau projek di bawah pematra projek yang berimpak besar kan, nanti boleh dicalonkan ya di bawah salah satu anugerah nanti ya. Jadi boleh selepas ni boleh fikirkanlah untuk buat perancangan berkaitan dengan projek-projek yang berimpak tinggi ya. Okey, dan seterusnya e-merit pelajar ni masih dalam peringkat perancangan ya, perbincangan bersama pelajar lah, sama ada hendak diguna pakai ataupun tidak. Ini masih dalam perancangan ya. Okey. Luas kan apa ni berkaitan dengan iStar, dan sistem-sistem yang berkait rapat dengan iStar pun inilah yang saya kalau boleh tengok sini, ianya berintegrasi dengan sistem maklumat universiti yang lain ya. Contohnya SMP, SMPE, SMPH, dia macam-macam SMP ni, sistem maklumat pelajar. Bila kalau tengok kan, bila kita key in nombor matrik, dia akan tarik kan, itu dia tarik maklumat tu daripada sistem SMP. Jadi dalam SMP perlu dikemaskini sentiasa ya, sebab maklumat tu akan ditarik masuk ke dalam kertas kerja. Contohnya alamat email dan juga nombor telefon. Biasanya ianya akan terpapar dalam kertas kerja pelajar ya. Okey, sistem maklumat kaki tangan SMK ini adalah maklumat-maklumat penasihat, cuma key in UKM ataupun nombor pekerja UKM penasihat. Contohnya K01 berapa-berapa ya. Dia mesti bermula dengan K0. Dia tak boleh tulis terus nombor 1, macam saya 16689, tu tak boleh ya. Dia kena tulis ataupun type K0 ya, dan nombor yang seterusnya. Baru dia akan tarik daripada sistem SMK. Dan sistem yang lain adalah SPKLN, sistem pengurusan ke luar negara. Ini apabila pelajar memilih program luar negara, tahap aktivitinya ke luar negara. Sistem ini adalah di bawah urus takbir pejabat naib chancellor ya. Jadi di akhirnya diluluskan oleh naib chancellor. Naib chancellor akan klik dalam sistem ni, baru dia akan pergi semula ke iStar ya, untuk pemakluman kelulusan pelajar. Okey, e-college apabila pelajar, ini biasanya program-program di bawah college lah. Apabila pelajar memilih kategori college, dia akan tarik daripada sistem college, sama ada pelajar ada mendaftarkan college ataupun tidak. Kalau tidak, sekarang ni macam sekarang kan, tiada rekod college. Kalau pelajar klik kategori college ya, kebanyakannya tak duduk di college, jadi tiada rekod college. Tapi bila dah duduk, nanti siapa-siapa pun boleh memohon di bawah college, kategori college, sekiranya menganjurkan
atau menyertai program di college ya. Sistem latihan ya, kaki tangan sebenarnya. Ini adalah sistem yang lama dan yang terbaru adalah urus bakat, tapi yang terbaru ni dia tak capture ya maklumat pelajar. Cuma yang lama ni dia capture maklumat pelajar yang mana pelajar terlibat dalam program yang dianjurkan oleh Pusat Tanggungjawab PTJ di dalam UKM ya. Contohnya Pusat Kebudayaan mengadakan ESTA apa-apalah ya, program, dan Puskat dia akan masukkan nama-nama pelajar lah nanti dalam sistem ni ya sebagai peserta. Okey, seterusnya SMPU, Sistem Maklumat Penyelidikan Universiti. Ni dia ambil bila pelajar memilih kategori penyelidikan. Maklumat pelajar sebagai penyelidik bersama akan ditarik masuk ya dalam ISTA ya. Dia integratekan dari sistem SMPU. Okey. Dan yang seterusnya SPPU, Sistem Penilaian Prestasi Universiti, dan kenaikan pangkat ni lebih kurang sama lah seperti yang saya terangkan tadi ya, berkaitan dengan KPI penasihat lah staf UKM ya, akan ditarik masuk ke dalam sistem iStaff dan juga sistem-sistem yang lain. Okay. Dan untuk makluman juga, sistem iStar ni bukan hanya diguna pakai oleh pelajar pra-siswazah tetapi juga pelajar siswazah ya. Dan asasi pintar pun guna pakai, student eksekutif pun guna pakai, dan dulu PKP pun ataupun sekarang UKM Shape ya, pun mengguna pakai sistem iStar ya. Ramai ya penggunanya, bukan hanya pelajar pra-siswazah ya, juga postgrad lah pasal siswazah. Okey, dan ianya untuk program, sama ada program dalam negara atau luar negara, sama ada berkredit atau tidak berkredit ya, sistem iStar ni diguna pakai. Okey, ini jumlah kelulusan program dalam negara dari tahun 2019 dan 2021. Dan ini data ni saya tarik semalam ya, petang semalam, dan sebanyak 1197 program ya telah dianjurkan oleh pelajar dan juga disertai. Dan kalau tengok kat situ kan memang banyak kan, setiap bulan memang 100 lebih ya program, dan kebanyakannya program yang bersifat secara maya lah ya, online, program online. Sebab sekarang memang kita menggalakkan semua program dianjurkan secara atas talian ya. Okey. Mungkin nanti untuk kepimpinan baru ni dia akan bermula pada bulan Oktober ya. Oktober hingga Disember. Biasa dia macam tu lah tarikh-tarikhnya yang akan melonjak naik penganjuran program ya. Bila sesi baru bermula, organisasi baru akan menganjurkan program-program ya tersendiri. Okey. Dan ini keluar negara tetap ada ya, bukan masa COVID-19 ni tak ada yang pergi luar negara, ada ya. Dan sebanyak 13 program ya pelajar telah pergi ke luar negara, dan kita masih proses bagi permohonan pelajar ke luar negara mengikut negara yang dibenarkan ya untuk pelajar pergi. Ada negara-negara yang dia close gate ya, dia tak benarkan rakyat Malaysia untuk masuk ke dalam ya ke negara mereka. Contohnya Jepun dan Taiwan dulu ya. Dan Jepun baru-baru ni masih lagi tutup lagi ya, dia punya pintu masuk, keluar masuk ya. Dan rakyat Malaysia salah satunya negara Malaysia lah yang masih tidak dibenarkan ya untuk masuk kecuali mendapat kelulusan khas daripada kerajaan Jepun ya. Itu memang kena dapatkan kelulusan khas lah tu. Dan untuk makluman juga, dia ada kat sini yang kebenaran yang boleh pergi ke luar negara adalah berbentuk program jangka panjang. Contohnya 3 bulan ke atas ya kalau pergi ke luar negara. Bagi pelajar FCAT, kejuruteraan dan alam bina ni ada programnya ya, UDE kan, pernah dengar kan? 2 degree. Pelajarnya ada seorang dah pergi masa bulan 1 yang lepas ya.
daripada 8 orang yang membuat permohonan mula-mula awal tu, tinggal seorang saja yang dah selamat pergi ke sana, ke Jerman ya. Dan ada lagi yang membuat permohonan untuk pergi, ada kata silap 3 kot, masih dalam proses lah ya untuk pergi ke Jerman. Seronok pergi sampai setahun, ada tu 2 tahun kan pergi ke Jerman. Okey, nanti bolehlah membuat permohonan, boleh rangka-rangka lah, mungkin nanti bila dah border dah buka ke kan, bolehlah pergi ke luar negara. Sekarang masih tak boleh kan, Langkawi je boleh ya. Okey, ni jumlah kelulusan program dan juga jumlah pelajar mengikut kategori fakulti tahun 2021. Ni baru saya tarik lah semalam. Ini di bawah kategori fakulti ya. Dan boleh tengoklah tu fakulti kejuruteraan alam bina. Sebanyak bilangan program 43 program dan jumlah pelajar yang terlibat adalah 1,110 orang ya dalam program tersebut. Dan ini adalah jumlah kelulusan program mengikut persatuan kelab. Tak tahulah kenapa yang Pematera tak guna kot untuk kategori persatuan kelab ni. Sebenarnya untuk ahli-ahli esko-esko ni boleh guna di bawah PNF punya ya, di bawah persatuan atau kelab fakulti ya. Dan permohonan dia berbeza lah daripada orang ataupun pelajar-pelajar yang tidak memegang jawatan sebagai PNF di fakulti ya. Dan sebenarnya ada kategori tersendiri lah kat sini, boleh mengguna pakai kategori ini ya, Persatuan Mahasiswa Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, contohnya kat sini ya. Dan kalau yang tahun ni cuma satu je bilangan programnya, mungkin nanti boleh guna yang ni lah ya untuk aktifkan di bawah persatuan atau kelab. Ini adalah perkeliling yang telah dikeluarkan oleh pejabat Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar TNC ya, HEP pada 2019 berkaitan dengan sekatan permohonan bagi kelulusan program sekiranya kurang 30 hari dari tarikh mula program. Ini memang pelajar dah tahu kan, aware tentang ni ya. Dan juga kalau sekiranya program luar negara, sekatan permohonan adalah bagi program yang kurang 90 hari ya. Jadi bila membuat permohonan tu dia akan secara automatiknya disekat ya. Tapi sekarang pelajar ni dia dah tahu dah cara macam mana nak lepas daripada sekatan tu kan. Tapi kat sini saya tak ada nak ajar benda-benda tu. Soalnya nanti bila selalu nak ubah-ubah tarikh tu pindaannya, biasa staff saya lah, Encik Azizi atau Abang Azizi tu dia pening sikit lah bila nak buat pindaan. Dia kena ubah tarikh dan juga ubah sekali atur cara program ya. Memang banyaklah kerja-kerja yang dia kena buat pula di sebalik ni ya. Memang bila nak hantar pindaan tu yang paling banyak diterima memang pindaan, borang pindaan ya. Pindaan tarikh lah yang paling banyak. Bila tarikh dia akan membuat permohonan bersama-sama untuk meminda atur cara program ya. Jadi memang tidak digalakkan lah bagi pelajar untuk membuat permohonan yang lewat ya. Kalau boleh biar lebih daripada tarikh-tarikh yang kita nyatakan di sini lah. Ini juga bagi pelajar sendiri untuk merancang lah, membuat perancangan awal, dan juga apabila melibatkan pihak-pihak lain lah, contohnya nak dapatkan tarikh-tarikh penceramah ke kan, kalau progres secara atas talian ni. Dan kalau yang bersemuka mungkin nak berebut tempat kan, nak buat tempahan macam-macam lagi kan, peralatan. Jadi kita kena tengok dia punya time frame tu untuk gerak kerja yang lain juga. Sebab tu kita bagi 30 hari untuk sebarang gerak kerja pelajar lah yang paling cantik lah untuk pelajar rancang. Dan ianya juga melibatkan sekiranya membuat permohonan pengejualan cukai, permohonan mengut derma. Sebab permohonan tu biasanya akan diproses dalam tempoh 14 hari ya. Jadi seeloknya atau sebaiknya membuat permohonan awal lah ya. Okey, dan sekiranya
permohonan tidak dapat diluluskan pada sebabnya kekangan daripada tarikh itu ataupun selepas program baru membuat permohonan, biasanya kami tak akan membuat kelulusan, ya, tidak akan memberikan kelulusan. Kadang-kadang kelulusan lambat sampai kepada pihak HEP sebabnya penasihat pending di pihak penasihat, ya. Tu selalu dapat dekat penasihat sampai 100 hari pun ada, ya. Sampai 2-3 bulan, ada tu setahun baru sampai ke HEP. Penasihat baru sedar, ya. Jadi tanggungjawab kepada pemohon di AISTA untuk maklumkan kepada penasihat masing-masing untuk membuat tindakan. Kadang email tu tak tahulah, dia nak tunggu email juga, ya. Tapi cakap dengan penasihat, terus je masuk ke dalam sistem AISTA sendiri, ya, untuk lihat sama ada permohonan ataupun tidak. Tak perlu tunggu email, ya, daripada AISTA, ya. Dan kelulusan tu perlu ataupun proses-proses tu perlu disegerakan lah, ya. Okey, ini perkeliling berkaitan dengan permohonan kelulusan mengadakan menyertai program pelajar secara atas talian yang telah dikeluarkan pada bulan Disember yang lepas, dan juga penggunaan logo, ya, logo UKM hanya untuk program yang telah mendapat kelulusan sahaja, ya, daripada pihak universiti. Boleh menggunakan pakai logo UKM. Sekiranya program yang tidak mendapat kelulusan tidak dibenarkan, ya, untuk menggunakan pakai logo UKM. Okey, dan hanya boleh menggunakan pakai logo persatuan atau kelab masing-masing saja, ya. Tapi memang kita tak benarkanlah, ya, bagi mana-mana program anjuran pelajar atau disertai pelajar untuk tidak membuat permohonan. Jadi semua pelibatan pelajar perlu membuat permohonan sebelum program dijalankan, ya. Ini memang untuk kita pun tahu keberadaan pelajar terlibat dalam apa, ya. Kadang pihak-pihak luar ni dia concern dengan student UKM, dimaklumkan kepada pihak pengurusan tertinggi universiti, macam TNC ke, BC ke, kan, kawan-kawan dia cakap ada pelajar UKM sertai ni, menang ni. Tiba bila cek dengan HEP tak ada, ya. Jadi satu masalah kat sini, kita pun kata tak ada rekod. Sebenarnya pelajar dia tak registerkan dalam AISTA. Jadi bila pelajar nak terlibat dalam satu-satu program, mesti kita tahulah, ya. Pihak HEP biasanya, pihak pengurusan akan bertanya dengan pihak HEP. Dan bila pelajar menyertai program ke luar negara, contoh dulu ada konflik di Turki, ya, pihak pengurusan tertinggi universiti akan bertanya dengan HEP sama ada pelajar kita ada di Turki ataupun tak. Contohlah, kan, di Iran dulu ada, kan, ada program tak kat sana. Kalau tak ada, okey lah, kan. Tapi masa saya dapat call dulu pun masa tengah bercuti lah, hari Sabtu Ahad, kan, petang-petang pula pengarah call tanya ada tak pelajar kat sini. Kena check lah terus dari sistem. Nasib baik dekat handphone boleh check, kan. Kata pelajar tak ada, okey lah, lega lah kalau tak ada, kan. Kalau negara-negara yang ada konflik ni kita tak tahu, kan. Dan bagi yang semuanya perlu direkodkan lah, ya, berkaitan dengan aktiviti atau keterlibatan pelajar dalam satu-satu program. Okey, ni buku ataupun prosedur operasi standard SOP yang telah dikeluarkan pada tahun lepas berkaitan dengan pengurusan aktiviti atau program pelajar, ya. Bagaimana hendak mengadakan aktiviti, ya, sebelum, semasa dan selepas sebagai pihak penganjur dan juga peserta. Semuanya ada di dalam buku ni. Buku ni boleh tengok di laman web HEP, ya. Sebab sekarang ni pun masih menggunakan pakai yang samalah kalau mengadakan aktiviti bersemuka, ya, kalau dibenarkan nanti. Okey. Dan ini saya ambil daripada SOP MKN. Bagi mesyuarat seminar bengkel kursus latihan ceramah masih tidak dibenarkan, ya, secara bersemuka sehinggalah nanti fasa 4. Sekarang kita di Selangor ni masih fasa 2, kan, kalau kat sini. Dan fasa 4 pun dibenarkan secara bersemuka dengan 50%, ya, kapasiti ruang dan SOP semasa.
Jadi nanti boleh rujuk baliklah yang buku SOP yang pernah dikeluarkan dahulu. Lebih kurang sama, cuma kapasiti lah mungkin beza sikit. Ni aktiviti sosial, contoh kalau nak buat retreat perhimpunan, ada keluarga jamuan, nanti pun masih dikekalkan seperti pasal 1 masih tidak dibenarkan. Dan pihak ROS pun, ROS UKM telah mengeluarkan perkeliling menyatakan bahawa program-program masih tidak dibenarkan untuk dijalankan secara bersemuka. Cuma bila pelajar sekarang ni yang bersemuka pun cuma agihan makanan ke kolej-kolej yang tu ada SOP yang perlu dipatuhi lah dan langkah-langkah pencegahan semua tu perlu diberikan kepada pengarah HCP sebelum diluluskan. Okay. Ini gerbang warga hanya untuk staff lah. Biasanya kita akan tengok aktiviti dan urusan pelajar iStar yang first kali dia punya betul ikon dia untuk pelajar ataupun staff tengok. Dan untuk pelajar saya tak tahu dalam SMP ada tak yang pilihan macam ni. Tapi kebanyakannya type terus kan, link dia kan, link iStar UKM terus ada kan kat Google. Okay. Dan YouTube pun ada, UKM Siswa Klik, boleh subscribe lah nanti. Boleh tengok macam mana cara-cara mengisi iStar panduan mengisi iStar. Ini linknya iStar UKM. Dan cara masuknya pun guna ID yang sama dan password yang sama dalam SMP. So, ada juga pelajar yang tanya tau, bukannya semua tahu nak masuk apa, tak boleh masuk lah, tak boleh login kan. Jadi sebenarnya boleh guna sama seperti SMP punya nombor matrik dan juga password Dan ini skrin yang baru lah, skrin iStar yang baru. Dulu tak ada kelabu-kelabu ni kan, yang ni dulu banyak dekat atas ni kan, tapi sekarang ni dah ditambah baik oleh pihak PTM dan ianya hanya keluar yang menu yang besar-besar lah kat sini. Di bawah aktiviti ni ada permohonan, ada laporan, pembatalan aktiviti pun melalui iStar sebab ada juga pelajar yang tanya nak batal macam mana. Jadi dekat sini perlu dibatalkan dalam iStar Dan kemahiran insaniah sekiranya ada, biasa dalam permohonan dia akan ada tanya satu, saya tak ingat dia punya bab yang mana, berkredit atau tidak berkredit LMCK 2922 ya atau tidak. Kalau tik ya, akan keluarlah menu ni kemahiran insaniah di dalam skrin pelajar. Kalau tak, tak adalah Dan kecemerlangan dan resume sekarang ni dia punya menu mod turun, dia tunjuk ikon-ikon je kan, macam yang kat sini. Okay, seterusnya skrin permohonan baru. Semua dah pernah tengok kan ke ada yang tak? Tapi boleh tengok yang sini lah skrin permohonan baru ada 8 pilihan untuk kategori aktiviti. Kalau di sini bagi PMF boleh memilih persatuan atau kelab Sekiranya memilih tu biasa akan pergi kepada pengesah satu sahaja, iaitu penasihat persatuan, PDHCP lah Kan Dr. Iskandar kan kat sana. Pernah jumpa ke? Tak pernah? Pernah. Penasihat? Pernah jumpa, okey, dah kenal kan nasihat masing-masing. Dan beliau juga akan membuat pengesahan bagi kategori fakulti tapi beliau bertindak sebagai pengesah dua kalau pelajar memilih kategori fakulti. Okey, ini cakap alih lah yang seperti yang saya kata tadi, setiap satu kategori pengesahannya berbeza-beza Kalau tengok tu ada cuma perlu satu pengesah, ada juga memerlukan dua pengesah disahkan oleh dua orang. Contoh kalau fakulti, pengesah satu adalah penasihat program,
setiap program tu mesti ada pensyarah-pensyarahnya yang tersendiri kan. Dan juga bagi pengesah dua adalah penolong dekan ya, HEP. Dan bagi citra, timbalan ataupun pengarah citra, bagi CHESMAT pun ada, dan jenis pintar ya. Dia setiap satu ni ada pengesah-pengesah yang tersendiri. Dan sebenarnya di bawah fakulti juga ada kategori khusus ya. Kadang-kadang subjek khusus, pensyarah dia buat ada syarat-syarat untuk lulus tu, project base ya. Tu salah satu dah. Kadang-kadang pensyarah dia ada dalam dia punya performa tu khusus memerlukan pelajar membuat projek dalam berkaitan dengan kursus yang diambil pada semester semasa. Dan ianya akan ditarik daripada SMP ya, bagi pendaftaran khusus mengikut set pada semester semasa. Ini akan aktif apabila SEM baru bermula ya. Pelajar dah register kursus-kursus yang tertentu lah ya. Dan baru dia akan keluar berkaitan dengan kod khusus dan juga pensyarah set khusus. Jadi kena tengoklah kalau misalnya pensyarah set tu tak ada, maksudnya pengesah satu tak akan ada ya. So ada subjek yang pihak fakulti dia tak daftarkan pensyarah di dalam SMP. Jadi kena hati-hati jugalah apabila memilih kategori khusus, sebab ada juga yang pernah pending ya. Bila cek rupanya tiada maklumat pensyarah didaftarkan di dalam SMP. Dan untuk itu pengesah yang kedua adalah TD ya, timbalan dekan fakulti, bagi fakulti ya. Okey, penyertaan pertandingan ni adalah open sekiranya pelajar menyertai ataupun memasuki pertandingan yang dianjurkan oleh pihak luar. Jadi perlu tahulah ni, mungkin ada yang pensyarah minta kan untuk masuk bertanding kan. Biasa di bawah AFCAT ni banyak kan pertandingan berbentuk inovasi. Jadi sebagai peserta perlu mendaftarkan ya sebelum program bermula. Dan apabila memenangi dalam pertandingan tersebut perlu mendaftarkan di dalam modul kecemerlangan ya kalau menang. Jadi ada dua lah kat sini, perlu daftar sebelum pergi menyertai pertandingan dan juga perlu daftar ataupun rekodkan kemenangan sekiranya memenangi ya. Okey. Dan pengesahnya satu saja, iaitu penasihat bagi penyertaan atau pertandingan tersebut ya. Persatuan kelab, macam ni PMF, persatuan kelab lah ya, pilih kategori persatuan atau kelab. Pengesahnya hanya seorang saja, iaitu penasihat persatuan yang didaftarkan di dalam AISTA ya. Sekarang pihak HEP daftarkan PD HEPA di dalam AISTA sebagai penasihat ya. Ada dua kan kalau tak silap. Saya tak ingat lagi seorang tu doktor apa tu. Ada dua orang penasihat bagi PMF di FCAT ya. Dan UCTC yang ni aktiviti bersifat kesukarelawan lah di bawah UCTC UKM. Dan selepas pengesah dua ni ataupun pengesah satu sahkan, barulah ianya akan pergi permohonan tersebut ke HEP ya. Yang HEP bagi step yang pertama adalah semakan oleh kerani ya, iaitu Abang Azizi lah. Biasanya dia akan semak dulu dari segi teknikal. Kalau ada kurang ke apa ke kan, tak cukup dia kata penceramah tak ada, dia akan note kat situ. Nanti aware lah berkaitan dengan tu. Dan selepas tu perakuan oleh saya, biasanya saya akan lihat catatan daripada Encik Azizi dan akan lihat juga dengan kertas kerja tu sama ada boleh perlu dihilangkan ataupun tidak ya. Kadang bila tak cukup tarikh ni, kurang 30 hari, saya akan proceed untuk luluskan ya, untuk proses kelulusan oleh pengarah atau timbalan pengarah. Dan apabila tapi dengan catatan lah kat situ,
selepas mendapat kelulusan, mohon pelajar untuk menghantar borang pindaan ya, untuk meminda maklumat seperti berikut. Okey ya. Dan selepas mendapat kelulusan, dapat lulus, terus isi borang pindaan. Itu biasa saya akan pulangkan apabila program tersebut kurang dan dekat-dekat nak kurang ya, 30 hari. Kalau saya pulangkan pada pelajar, pelajar akan tak cukup pula dia punya tarikh itu ya, dia akan merah pula. Jadi terpaksa diprosidkan ya untuk kelulusan. Tapi kalau tarikhnya masih lama lagi, panjang lagi, untuk tarikh program tu biasa saya akan pulangkan kepada pelajar untuk ditambah baik segera ya, diperbaiki segera. Dan selepas lulus, pelajar perlu hantar ya laporan ya, laporan aktiviti. Dan ianya satu-satu program ni cycle dia akan tamat bila laporan aktiviti diperakukan, baru dia tamat ya. Dia tak akan tamat sehingga kelulusan program ya. Jadi kena tengok carta alih di timeline ya, untuk memastikan sama ada program itu telah tamat ataupun tidak ya. Ini carta alih keluar negara bagi pengesah 1, pengesah 2 adalah sama prosesnya, cuma apabila pergi ke SCP, biasa yang menyemak ni adalah kerana di SCP iaitu Puan Aisyah, Kak Aisyah ya. Kak Aisyah dia akan semak dan kalau kurang 90 hari, biasanya pelajar perlu menghantar surat permohonan kebenaran ya kepada TNC SCP, memohon di ISTA kerana kurang ataupun lewat 90 hari ya, kurang 90 hari di ISTA. Apabila TNC SCP luluskan, membenarkan untuk pelajar membuat permohonan di ISTA, baru kami akan proses. Kalau selagi tak dapat email ataupun pemakluman daripada TNC, kami tak akan proses. Dan buat masa sekarang, semasa pandemik COVID ni, kami juga memohon untuk pelajar menghantar surat kepada TNCAA ya, Akademik dan Antarabangsa, yang mana TNCAA bertanggungjawab terhadap semua program yang bersifat akademik lah, berkredit ya, program pergi ke luar negara yang transfer kredit. Dan beliau akan meluluskan ya dahulu sebelum kami proses. Kalau ada dua-dua surat daripada TNC tersebut, baru kami akan proses ya. Okey. Kalau TNC HCP tadi yang hanya kurang 90 hari, tapi kalau lebih 90 hari tu hanya satu surat sajalah yang pelajar perlu hantar dapatkan, iaitu daripada TNCAA ya. Mana tahu kan ada yang nak pergi luar negara ya. Saya share juga kat sini lah. Selepas tu baru saya akan perakukan dan ianya akan daripada ISTA dia akan pergi ke sistem SPKLN. Dia ada dua sistem tau bila pilih tahap aktiviti luar negara. Dan TNC HCP akan sokong diklik je dalam SPKLN, surat kepada 3 agensi iaitu KLN, PDRM dan KDN akan dikeluarkan dan kami akan proses untuk menghantar surat-surat tersebut kepada pihak-pihak ni lah ya. Dan selepas mendapat kelulusan daripada tiga agensi ini, baru naik chancellor akan luluskan di ISTA ya. Baru dapat kelulusan. Biasa proses bagi tiga agensi ini memang lambat ya. Terus terang lah memang lambat. Kalau masa tak pandemik pun paling awal susah juga nak dapat 90 hari itu sebenarnya. Ada tu 180 hari pun benar, 200 hari pun benar ya. Daripada pihak-pihak ni. Kita dah email, dah telefon pun biasa memang makan masa ya, yang lama. Dan pentingnya daripada mereka sekarang ni bagi pihak KLN, biasanya mereka akan melihat situasi negara tersebut sama ada dibenarkan untuk memasuki, warga negara Malaysia memasuki negara tersebut ataupun tidak ya. Dan juga nasihat-nasihat perjalanan. Contohnya macam negara Indonesia, dia tak benarkan menaikkan sensitiviti ya, masyarakat di sana dengan menyanyikan lagu Rasa Sayang ya,
tak dibenarkan, dia akan ada nasihat-nasihatnya dekat situ dalam surat ya. Dan jangan menggunakan perkataan indon, dilarang ya, ada larangannya. Dan pelbagai lagi lah nasihat perjalanan kepada pelajar. Maklumat pegawai kedutaan di negara yang akan dilawati oleh pelajar juga akan diberikan oleh pihak KLN ya. Siapa yang perlu dihubungi, nombor kena simpan lah, setiap pelajar perlu simpan ya. Dan untuk itu sekarang ni bagi pihak KDN, Kementerian Dalam Negeri pun akan merujuk kepada KLN ya, kelulusan daripada KLN. Dia akan beri kelulusan tapi merujuk kepada kelulusan KLN ya. Dan PDRM akan merujuk kepada KDN. Macam tu lah biasanya merujuk ya. Dan pihak-pihak ni biasa KDN dan PDRM dia akan cek maklumat pelajar lah, sama ada rekod jenayah ya ataupun tidak. Sebab dah pernah ada berlaku bila mereka membuat semakan pelajar kita ada rekod ya. Bukannya tak ada ya, sebab kita pun tak kenal kan kawan-kawan kat sebelah tu kan, entah pernah ada rekod ataupun tak kan, tak clean ya. Dan bila dicek tak boleh pergi keluar negara ya, daripada kena tahan di pintu masuk, pintu keluar. Jadi lebih baik cek dulu ya, nanti rugilah duit tiket semua kan, bukannya murah-murah kan, ribu-ribu kan. Jadi perlu dimaklumkan dahulu kepada tiga-tiga agensi ni, baru boleh MC luluskan. Itulah kepentingannya ya. Sebab kita memang merujuk kepada KPT untuk mendapatkan kebenaran daripada KLN, PDRM dan KDN ya. Okay, so saya jenis aktiviti. Setakat ni tak ada soalan kan, faham ya? Okay. Jadi aktiviti ada 16 kalau pilih di iStar, dan saya cuma fokus yang merah ni, bakti siswa, latihan khusus bengkel, lawatan sambil belajar, mobiliti, penyelidikan, seminar persidangan ya. Ini akan ditarik masuk ke dalam penyata kelayakan Malaysia, iaitu diploma suplemen ataupun non-academic transkrip. Pelajar apabila bergraduasi akan menerima 2 transkrip, iaitu transkrip akademik, yang transkrip biasa tu lah yang ada PNGK, PNGS semua tu, dan juga transkrip dan akademik MQS ya. Nanti boleh cek lah. Okey. Dan ini adalah kelulusan program pelajar mengikut domain sehingga tahun 2021 ni, baru semalam juga saya dapatkan datanya. Dan aktiviti yang paling banyak biasanya bersifat kepimpinan dan inovasi kesukarelawanan. Yang ni yang memang setiap tahun lebih kurang sama je ya, dia punya trend tu. Pelajar akan menganjurkan program berbentuk beginilah ya, yang lebih banyak. Dan kalau sikit pun, yang mana sikit tu, kalau tengok kat sini, kelas tarian, sukan, badan uniform ni dia beza sikit lah, memang khas untuk badan uniform ya. Dan inilah yang paling sikit ya. Biasa dia punya rentak semuanya sama je setiap tahun kan. Okay. Bagi luar negara, ini contohnya ya, bila klik saja tahap aktiviti tu luar negara, dia akan keluar satu skrin asing ya. Bagi luar negara dia ada tarikh program dan tarikh pergi ya, tarikh berlepas. Dia berbeza, dia ada 2 tarikh di dalam kategori ataupun pemilihan tahap aktiviti luar negara ya. Dan dokumen yang perlu ada, wajib ada adalah surat tawaran dari agensi yang ingin dilawati, sama ada surat rasmi ataupun email rasmi ya. Ini boleh diguna pakai untuk kita berikan kepada KLN, PDRM, inilah KDN ya. Biasa KLN akan cek dulu sama ada universiti tu wujud atau tak ya. Dia bukan bagi sewenang-wenangnya pelajar kita untuk pergi ya. Dia akan cek dulu dengan pihak kedutaan di luar negara sana, sama ada tempat yang pelajar nak pergi tu memang ada ataupun tak. Sebab dulu ada juga universiti yang jarang-jarang dengar ya, kita dengar namanya, dan pihak Wisma Putra kat sini di Malaysia ni dia kata dia tak pernah dengar.
ada orang yang nak pergi universiti tu, tapi dia akan cek dengan kedutaan sana sama ada betul ataupun tak ya, universiti tu ada menerima pelajar ya. Sebab kadang-kadang pelajar ni terlebih apa ni, kreatif kan, dia boleh cari universiti mana nak pergi kan. Dan kita pun bagi kebebasan pada pelajar ya, untuk memilih sendiri, dan mungkin dengan nasihat daripada pensyarah lah ya. Biasa pensyarah ni dia tahulah, ada kawan-kawan dia kan, jaringan dia luas lagi kan dengan universiti luar negara. Jadi pihak KLM biasa dia akan cek dulu ya. Lagi satu, mesti ada tempat yang akan pelajar pergi. Kalau ada 3 universiti yang pelajar nak pergi, ni contoh biasanya lawatan-lawatan lah, program mobility tanpa kredit ya. Yang tu melawat banyak-banyak universiti. Kalau yang kredit ni biasa satu universiti dia akan fokus kan pergi. Dan tapi yang tanpa kredit biasa dia akan pergi berbagai tempat ya, berbagai tempat lah, macam-macam tempat. Dan mungkin ada 2-3 universiti dan cuma perlu dapatkan salah satu saja surat ya. Itu pun boleh dikira. Kalau dapat daripada 3 universiti yang nak pergi tu lagi bagus, tapi kalau dapat satu saja pun dah okey ya. Biasanya kita akan benarkan. Okey. Dan surat pembiayaan program atau risalah pun sekiranya ada ya. Persediaan keperluan ke luar negara, apa yang paling penting adalah surat keputusan ya, mesti ada daripada pihak UKM. Pembelian insurans perjalanan dan kesihatan ya, yang ni wajib dibeli oleh pelajar sendiri ya, individu, dan juga penasihat pegawai pengiring wajib beli ya. Kalau kita pun tak tahu kan apa yang akan berlaku apabila berada di luar negara. Sebab ada kes juga pelajar kita sakit masuk hospital ya di Indonesia semasa membuat mobility berkredit di sana ya. Kos rawatannya melebihi daripada 5,000 kalau tak silap, dan nasib baik ada pegawai pengiring ya yang mengikut bersama beliau dan menggunakan kredit kad ya untuk membuat pembayaran. Kalau seorang-seorang, kita bila pergi luar negara kita jadi warga asing ya, dan kos sebagai warga asing untuk mendapatkan khidmat kesihatan di luar negara memang mahal ya. Dan sebab tu kita perlukan insurans ya bagi setiap orang. Terusnya, salinan pasport, visa sekiranya ada, tiket penerbangan pergi balik. Saya lupa yang insurans tadi, sekarang ni kebanyakan syarikat insurans dia ada sediakan bersama untuk COVID-19 ya. Kena tanya juga ada untuk ni lah rawatan COVID-19 ya. Nanti syarikat insurans ada yang tawarkan, ada yang tak ya. Dan salinan pasport visa ni biasa sebelum pergi mesti salinkan atau beri email kepada kami di HEP ya. Kami akan simpan. Sebab sekiranya berlaku apa-apa kecemasan, ada kes ke kat sana, at least ada simpanan salinan ya. Sebab dah pernah ada kes juga lah ni ya. Banyak kes-kes, bila kes by kes ni kita dah aware tentang ni dan memerlukan kerjasama daripada pelajar jugalah ya untuk memberi semua maklumat-maklumat ni. Okey, dan juga maklumat perhubungan di kedutaan iaitu yang dinyatakan di dalam surat jawapan maklum balas dari KLM seperti yang saya kata tadi lah ya. Okey. Itu berkaitan dengan luar negara. Dan dashboard penasihat sama seperti pelajar, boleh lihat ya, penasihat dia akan muncul juga di dashboard kalau dia ada didaftarkan sebagai penasihat persatuan atau kelab ya, bagi sesi sekian-sekian berapa bulan, ada di skrin ataupun dashboard penasihat. Okay, skrin penasihat, sebenarnya penasihat akan memilih domain ya bagi satu-satu program. Kalau tengok masa permohonan pelajar dalam AISTA, masa buat permohonan tu dia tak ada domain kan, pilihan domain. Tapi di skrin penasihat sebenarnya ada pemilihan domain. Ada 9 domain kat sini. Dan mungkin salah satu domain adalah yang berkait rapat ataupun yang lah kepada satu-satu program ya. Ini contoh surat kelulusan. Rasa saya yakin lah kebanyakan pelajar tak baca pun
apa yang tercatat di surat kelulusan ni, sebab tulisannya kecil sangat kan. memang bila tanya pun kebanyakannya tak tahu. Padahal dah ada kat sini, semua benda dah tulis kat sini. Kalau macam dulu-dulu masa zaman-zaman SPI dulu, pelajar kena ambil surat kelulusan dekat HEP. Jadi sebelum diambil biasa kami suruh baca dulu depan belakang dan baru dia sign ya. Dan bila dia dah ambil, dah sign semua tu, baru kami akan photostate. Sekarang ni bila dah digital ni, sign pun digital kan, terus ada nama apa semua, jadi pelajar disimpan je ya. Dan surat kelulusan ni semua pelajar yang terlibat dalam satu-satu program boleh lihat ya surat ni. Dan semua-semua maklumat boleh dilihat dalam skrin setiap pelajar. Dia ada satu tu pilihan di aktiviti pelibatan senarai pelibatan pelajar dalam aktiviti ya. Nanti boleh tengok kat skrin masing-masing lah berkaitan dengan tu. Kalau sama ada pemohon daftarkan nama ya. Kalau tak ada, kena bagi tahulah kepada pemohon. Ini kelulusan surat kelulusan luar negara. Biasa surat kelulusan luar negara ni dia ada ringkasan eksekutif bersekali ni ya. Biasa ringkasan eksekutif kami akan hantar kepada pihak-pihak yang tadilah KDN, KLM dengan PDRM. Sebab di sini ada nombor IC ya, nombor IC pelajar. Biasa mereka akan lihat ataupun kalau nak trace apa-apa melalui IC lah ya. Kalau kat sini dalam UKM memang kita guna nombor metrik, tapi bila dengan pihak luar nombor IC ya. Okey. Semakan status boleh dibuat oleh setiap pelajar dalam Aistar sehinggalah tamat ya aktiviti, iaitu apabila laporan diperakukan. Tapi buat masa sekarang ni dah jam kat saya, banyak laporan yang masih belum diperakukan ya, ada 500 lebih ya. Sebab setiap bulan 100 lebih kan. Jadi memang banyaklah. Dan sekarang ni pun dah start balik pelajar membuat permohonan ya untuk mengadakan program, memang banyak. Dan biasa yang paling banyak pun satu hari boleh terima 30 permohonan. Kalau saya kumpul 3 hari tak baca, kadang-kadang 100 permohonan pelajar. Jadi memang dulu kalau ni memang tak tidur lah, siang malam kena baca Aistar, celik mata kena baca Aistar ya. Dan memang tak kira masa lah. Kalau tengok dekat ni pun boleh tengok lah, kadang saya buat tindakan pukul berapa pagi kan, tu terbangun lah tu kan. Okey, Kak Esther ni boleh muat turun, ada borang ya. Saya tak adalah nak sentuh semua. Yang paling banyak yang pelajar guna adalah borang permohonan pindaan pelaksanaan aktiviti ya. Apa-apa yang di-key in atau di-type dalam permohonan boleh dipinda ya. Dia dipinda sebelum program ya. Dan kalau misalnya maklumat peserta ataupun AJK itu berubah, boleh dipinda semasa mengisi laporan. Itu pun boleh pindah ya. Semasa mengisi laporan biasanya maklumat ataupun senarai keahlian lah, ataupun yang terlibat ya. Sebab barulah tahu bila program dah berlangsung, baru tahu siapa yang aktif ataupun yang tidur lah. Ahli tidur biasa boleh dikeluarkan lah, withdrawkan namanya daripada sistem ya. Okey. Tapi ada juga KP, dia baik sangat. Dia kata tak apalah kawan tu busy banyak tesis lah, apa kerja lah kena submit kan. Ada juga yang mengadu kat sini, semua KP kena buat. Dulu-dulu lah bila bersemuka ni kan, banyak lah yang datang jumpa dengan saya mengadu, meluahkan perasaan kan. Macam mana struggle-nya nak adakan program. Biasa KP lah dia akan meluah bila dia tak boleh nak kontrol dia punya ahli-ahli jawatankuasa yang lain ya. Jadi dia buat semua kerja, jadi dia penat ya. Jadi dia mengadu, kita bantulah apa yang mana yang boleh ya. Okey. Dan borang permohonan memungut derma biasanya kami minta bersekali lah dengan surat format surat pengecualian cukai ya. Cukai perlu sama dengan derma ya. Dia memang syarat bagi tata cara permohonan pengecualian cukai, mesti ada kebenaran memungut derma daripada BC ya. Sebab derma ni kita perlu dapatkan kebenaran daripada Naib Chancellor. Itu yang saya kata tadi, perlu lebih daripada 14 hari biasanya akan diproses ya.
TNC HEP akan perakukan dahulu, kemudian baru diluluskan oleh NC naib chancellor. Jadi setiap program kalau yang memerlukan derma ataupun sumbangan daripada orang perseorangan ataupun company-company di luar sana, perlu mendapatkan permohonan memungut derma dan perlu mengemukakan pelan pengurusan dana di dalam borang ni macam mana cara untuk mendapatkan derma tu. Kita tak benarkan kutipan tabung-tabung sebab ada juga dapat dulu-dululah dapat aduan daripada orang ramai pasar malam dekat Seksyen 16 tu kan. Dulu Seksyen 16 pelajar kita bawa tabung bawa tabung pergi dekat approach orang-orang yang pergi pasar malam kan. Jadi tak elok lah sebab pelajar universiti takkan nak buat pendekatan mengut derma macam tu kan. Jadi kita secara approach kepada penyumbang perlu berbeza lah. Mungkin dengan memberi surat secara rasmi atau email rasmi dan juga membuat presentation pitching kepada company-company atau orang-orang perseorangan kita sekarang ni bawa nama universiti kan, nama UKM. Tak naklah nanti busuk nama UKM sebab pelajar ni bila membuat program sama ada sekarang ni tu atas talian ada yang memohon derma juga dan pelajar UKM yang pergi keluar ni berjumpa orang, mereka merupakan duta kecil UKM membawa nama baik UKM. Jadi apabila bersama masyarakat tonjolkan keintelektualan masing-masing kan untuk macam mana nak mendekatkan diri dengan masyarakat di luar sana itu adalah salah satu soft skill kepada pelajar, macam mana membina jaringan luar dan komunikasi berkesan itu yang kami galakkan pelajar untuk terlibat ataupun bergiat aktif dalam program berorganisasi supaya bila keluar nanti dah ada skill-skill yang kita rasa sekarang ni macam tak penting, tapi sebenarnya penting apabila bekerja nanti itu boleh diasah dari sekarang lah. Jadi saya harap kat sini pun adik-adik semua ni bila dah memegang jawatan ni itu adalah salah satu skill jugalah kepimpinan jadi boleh polish daripada sekarang lah dan daripada kepimpinan ni juga boleh diasah dengan skill-skill yang lain lah Okey. Dan pun nasihat yang lain pula Okey, untuk yang pengajaran cukai ada program yang tak diberikan atau tak disokong contohnya program makan malam, dinner dan biasa yang tu pihak bendahari dia akan tolak ditolak kecuali dinner itu adalah dinner amal dia ada perkataan amal kat situ dan memberi sumbangan kepada pelajar-pelajar B40 ke kan masa makan malam, majlis makan malam tu okey. Biasa pihak bendahari dia akan tengok pengisian dan juga atur cara bagi satu-satu program, baru dia akan riliskan ataupun sokong untuk diberikan pengajaran cukai. Dan contohnya lagi yang biasa ditolak adalah program yang menjemput artis artis tengok bayar sampai RM5,000 kan dan nak minta cukai biasa tak dapat dia ada syarat-syarat dia lah untuk pengajaran cukai. Okey, cenderamata biasa minta di HEP ni adalah CJ CJ yang ada COP UKM tu dan hanya untuk urusia saja pihak penganjur. Kalau untuk peserta urusia wajib sediakan sendirilah CJ. Ini CJ hard copy tapi sekarang banyak yang dah guna digital kan ECJ. Korang yang mana ni yang banyak penilaian aktiviti. Yang ni pun penting bagi program pelajar. Apabila pelajar menganjurkan program, borang ni boleh diagihkan ataupun diberikan kepada pelajar-pelajar yang lain peserta-peserta untuk melihat keberkesanan program. Dan daripada borang penilaian ni ianya berguna apabila membuat laporan nanti laporan perlu memuat naik format analisis penilaian aktiviti. Daripada tu
kita akan mengetahui sama ada program tersebut berkesan ataupun tidak memberi kesan kepada peserta ya. Okey, borang biodata penceramah biasanya perlu diisi atau dimuat naik sebelum program ya. Dapatkan biodata penceramah. Ni borang ni ringkas saja ya. Penceramah tak perlu tulis sampai 2-3 muka surat ya. 1 muka surat saja. Permohonan hebahan, yang ni biasa hebahan untuk banting, backdrop yang digantung lah sekitar UKM ya. Perlu dihantar kepada pihak HEP untuk semakkan dahulu ya. Permohonan mengadakan mesyuarat perjumpaan, yang ni sekiranya mengadakan mesyuarat lah tanpa surat kelulusan ya. Mesyuarat AGM ke ataupun mesyuarat dengan ahli-ahli ke ya. Esko-esko biasa yang menggunakan ruang lah di sekitar UKM. Tapi kalau PMF ni biasa diterus minta dengan pihak kedekanan kan, dekat pejabat dekan yang menjaga ruang. Jadi dia tak melalui pada HEP. Kecuali kalau memohon untuk menggunakan data ke, mesti ada ya mendapatkan borang permohonan tempahan ruang daripada HEP ya. Ada sokongan kat situ. Pinjaman beza, pinjaman peralatan, risiko sekiranya mengadakan program yang bersifat macam lasak lah, outdoor ya, perlu hantar ya. Borang tempahan kenderaan, ni sekarang ni dah guna online, pergi sendiri ke pejabat di fakulti lah masing-masing kan, untuk staf di fakulti membuat tempahan di dalam sistem tempahan kenderaan. Okey, yang seterusnya format surat serahan laporan keuangan ni pun penting sekiranya mendapat bantuan keuangan daripada HEP ataupun KMUKM. Tahu kan boleh dapatkan dana daripada KMUKM juga kan bagi aktiviti pelajar. Jadi surat serahan laporan keuangan ni perlu dihantar kepada HEP UKM. Buat masa sekarang kami terima secara soft copy ya, boleh emailkan kepada Puan Noliza untuk menghantar laporan keuangan. Tetapi apabila pelajar pulang ke kampus, dah ada secara fizikal kat sini, perlu hantar semula yang hard copy tu perlu hantar ya kepada Puan Liza untuk direkodkan ya. Sekarang memang hantar soft copy, tapi bila pulang kena hantar hard copy tersebut ya. Okey, dalam bantuan ada panduan mengisi, yang tu video yang saya tunjuk tadilah ya. Boleh klik link siswa klik tu. Contoh kertas kerja pun ada, contoh kaedah semua ada. Catat ahli yang saya tunjuk tadi pun ada ya. Boleh lihat dekat situ lah. Dan kesilapan lazim yang biasa pelajar isi bila membuat permohonan adalah atur cara ya. Itu contohlah, atur cara tak lengkap. Ditulis sekian-sekian tarikh, tarikh mula, tarikh tamat, tapi berbeza dengan apa yang dalam atur cara. Tarikh program berbeza ni selalu bila kita dapati pelajar sebenarnya kurang 30 hari kan, tarikh dia berbeza. Tarikh programnya di atur cara ataupun di sinopsis sebenarnya lagi seminggu, minggu depan je sebenarnya programnya. Tapi ditulis bulan depan. Jadi kita boleh tahulah sebenarnya program tu kurang 30 hari. Tiada borang biodata penceramah, perlu hantarlah nanti. Tiada maklumat penasihat dan juga tiada maklumat ketua pengarah projek. Ni penting, maklumat penasihat perlu dimasukkan di struktur organisasi kerana laporan aktiviti perlu disahkan oleh penasihat ya. Kalau tiada maklumat penasihat di struktur organisasi, nanti laporan aktiviti tidak dapat disahkan. Tiada maklumat ketua pengarah projek, yang ni perlu ada kerana surat kelulusan akan dikeluarkan atas nama KP ya. Kalau tak nanti dia akan kosong ya, surat kelulusan kosong. Maklumat AJK penting, semua sekali yang terlibat perlu didaftarkan ya, masukkan nama. Salah pilih kategori, kalau salah biasanya saya akan pulangkan ataupun saya terus tak apa aku ya. Jadi kena isi semula dari A to Z, okey. Tiada maklumat perasmi, dalam atur cara ada perasmi tapi maklumat perasmi tiada. Jadi perlu masukkan kerana jika menjemput VVIP, contohnya menteri ya, pihak pengurusan tertinggi universiti perlu mewakili universiti ya. Jadi dia ada protokolnya di sini pula ya. Perlu liaise dengan pihak PKK, Pusat Komunikasi Korporat.
surat jemputan pun perlu melalui pejabat Naib Chancellor ya. Dan protokol-protokol yang lain lah, ada dia punya speech nanti kena check dulu oleh pihak PKK, semua kena disediakan ya. Dan salah satu lagi, salah pilih negeri ni selalu juga tau, bila tengok sekarang ni online boleh pilih negeri lain-lain ya, boleh pilih. Dan nama program tidak sesuai, biasa saya akan cadangkan supaya pelajar membuat pindaan nama program yang bersesuaian dan menarik ya. Sebab kadang-kadang nama program ni memainkan peranan juga untuk menarik peserta ya, ataupun penonton lah, viewer ya. Tiada anggaran pembiayaan bila pelajar letak perbelanjaan tapi tiada pembiayaan. Jadi kat situ mesti tally ya, semuanya sama. Kalau 300 dekat pembiayaan, 300 kat perbelanjaan ya. Kena balance lah. Surat pengesahan penerimaan lawatan tidak lengkap. Ni biasa luar negara lah. Lawatan ni kadang dia tak ada tulis tarikh ya. Tarikh pergi tu bila, tarikh programnya bila. Okay, itu yang kesilapan yang selalu saya dapati lah bila membaca surat kertas kerja dalam iStar. Okay, laporan aktiviti. Laporan aktiviti perlu dihantar dalam tempoh 30 hari ya, selepas program tamat. Dan MPU telah meluluskan untuk pihak SCP, dahulu dikenali sebagai siswa UKM, untuk mengenakan penahanan keputusan peperiksaan dan ijazah ya bagi ahli majlis tertinggi, iaitu KP ya, mulai pada 18 Februari 2019. Itu yang bila konvo ni ramai pelajar email ataupun telefon ya, telefon saya untuk riliskan dia punya result ya. Kalau tak, dia tak boleh nak konvo ya. Tu pentingnya apabila berkaitan dengan laporan aktiviti ya. Okey. Inilah dia punya proses untuk hantar laporan aktiviti. Mesti selepas tamat 30 hari ya, dalam tempoh 30 hari selepas tamat program. Dan apa yang perlu dimuat naik, ini bila nak mengadakan program ya, apa yang perlu dimuat naik adalah publicity analysis. Ini biasanya atau cara yang lengkap, yang sebenarnya berlaku pada hari kejadian. Analisis yang tadilah, borang penilaian, poster, banner, banting, semua perlu dimuat naik ya. Gambar aktiviti, kalau bersemuka saya minta biasa minimum 5 ya, gambar yang clear ya. Yang bukan blur-blur gelap-gelap semua tu, yang tak cantik, yang selfie wifi semua tak boleh ya. Kalau boleh yang tengah buat kerja. Tapi sekarang disebabkan kebanyakan dia adakan secara atas talian, satu gambar pun dah cukup. Tapi kalau nak dapatkan lebih-lebih lagi pun lagi bagus ya. Pengiktirafan sekiranya ada, surat penghargaan lah ataupun email penghargaan atau CJ penghargaan yang diterima. Senarai kehadiran peserta, dia ada dua ya, UKM ataupun inbound. Inbound ni biasa pelajar pun salah faham. Inbound ni adalah peserta dari universiti luar negara yang mengikuti atau menyertai program yang dijalankan oleh pelajar UKM ya. Ini perlu dimasukkan ya. Okey, borang ulasan penasihat. Ini ada di surat kelulusan program ya. Dia ada dikepilkan borang ulasan penasihat dan senarai kehadiran peserta. Okey, dokumen pembiayaan kewangan adalah pendapatan yang diterima daripada mana-mana pihak lah, perlu dimuat naik. Laporan kewangan adalah program yang mendapat pembiayaan dana daripada SCP ya. Jadi laju lah sebab masa dah nak tamat kan. Modul kecemerlangan, sekiranya pelajar ada memenangi apa-apa program, input boleh dimasukkan oleh pelajar ataupun penyelidikan. Tapi bagi anugerah dekan setiap semester, pihak kedekanan ataupun ketua pentadbiran di fakulti akan masukkan ya di SMP. Jadi tak perlu daftar di dalam ini modul kecemerlangan ni ya. Ni contoh dia lah input yang perlu dimasukkan sikit saja ya, maklumat-maklumat berkaitan dengan program yang dimasuki atau disertai oleh pelajar. Pembuktiannya pun sikit, cuma hantar gambar ya, CJ surat, URL video ya.
kalau sekiranya pelajar menulis ya, penulisan dia macam sajak ke, artikel ke, keluar di surat khabar ke ataupun majalah, boleh dimasukkan ya sebagai pencapaian. Dan kemudian diperakukan ya. Sikit saja, ni contoh yang ada pelajar menang dan skrin dia lebih kurang sama je lah dengan permohonan ya. Boleh cek balik. Okay, semakkan dia pun sikit je, mohon, lepas tu peraku. Dua je step dia kan. Okay. Dan seterusnya modul pencalonan hadiah dan pingat. Ini anugerah untuk convocation yang seperti saya terangkan tadi. Anugerah yang paling utama adalah anugerah pelajaran diraja, naik chancellor, Tun Abdul Razak dan alumni yang terbaru lah. Untuk pelajar prasiswazah ni dah boleh target lah kan. Salah satu ni ada yang memang setiap fakulti akan calonkan ya pelajar-pelajar di fakulti masing-masing untuk menerima ya pingat contohnya ya. Hadiah buku universiti biasa setiap fakulti akan calonkan ya dan itu di peringkat fakulti. Tapi anugerah pelajar diraja semua naik chancellor tu kena compete ya. Wakil-wakil daripada fakulti dia akan fight lah calon-calon dia yang terbaik. Sebab saya pernah juga hadir mesyuarat ni masa panel ya penilaian ni dan memang semua akan promo habis-habisan ya. Pelajar mereka adalah yang paling layak ya sebagai untuk menerima hadiah dan pingat tersebut ya. Dan kalau boleh adalah adik-adik yang hadir pada hari ini mungkin merupakan salah seorang nanti kan penerima anugerah yang ada tercatat di sini ya. InsyaAllah kan. Okey, dan kriteria yang ada adalah berkaitan dengan kriteria A, pelibatan dalam persatuan atau kelab. Setiap perjawatan yang dipegang, disandang tu dia ada skor dia masing-masing ya. Tersendirilah. Dan sekarang ni itu yang saya kata pastikan maklumat berkaitan dengan keterlibatan dalam persatuan tu ada kat dashboard masing-masing ya. So yang tu dia ada skor dia. Okey, kriteria B pelibatan dalam program pelajar. Kalau pegang jawatan KP tu mungkin boleh dapat 10 ya. Lepas tu peringkat program, peringkat antarabangsa, contohnya buat program inovasi, peringkat antarabangsa lah kan, international punya inovasi ke kan. Jadi mungkin 10 lagi ya dia punya apa skor dia. Keterlibatan sebagai panel, penceramah, pembentang kertas kerja semua akan direkodkan. Jadi apabila pelajar pun dijemput sebagai penceramah, panel atau pembentang kertas kerja perlu ada dimuat naik dalam permohonan ya. Dan seterusnya kriteria C, kecemerlangan pelajar, peringkat kecemerlangan mewakili, kalau mewakili negara lagi tinggi lah. Dan kriteria D, sasiah. Ini biasa fakulti yang akan semak lah berkaitan dengan sasiah pelajar sama ada dikenakan tata tertib ataupun tidak ya, rekod tata tertib. Sebab kita pun kat sini pun tak tahu kan. Mungkin ada yang pernah meniru ke masa exam kan. Jadi rekod-rekod tu ada ya di macam-macam cara sebenarnya ni dua apa semua tu dia ada tercatat di dalam SMP ya, sistem SMP pelajar dan dimasukkan oleh pihak akademik ya. Okey, ada apa-apa soalan tak? Kita semua faham ya. Sebab masa pun dah nak tamat kan. Jadi saya cakap laju-laju dah ni. Saya ada soalan. Kan tadi Puan Wen cakap untuk persatuan tu kita yang kena daftar kan? Kita kena hantar email dekat HP ke macam seorang-seorang sendiri masing-masing yang daftar dekat iStar tu? Tak, sekarang ni kan ada AGM kan, laporan AGM. Laporan tu hantar kepada Puan Haslinda. Nanti dia akan daftarkan semua maklumat exco tu. Dah hantar ke AGM? Rasanya AGM sesi lepas lah kan yang buat kan? So dia orang lah kena hantar kan? Kena pastikan lah sama ada dah hantar ataupun belum. Okey. Kalau tengok dashboard masing-masing sekarang ni ada tak?
Tak ada pemantera kita tak boleh isi lagi persatuan kelab tu. Ya, tak ada lagi. Maksudnya tak aktif lagi lah tu. Sebab yang ada kelab-kelab lain dah ada. Maklumat tu bila dihantar laporan AGM, Puan Linda dia akan kemas ini dalam iStar terus. Oh, okey. Masuk maklumat penasihat semua lah. Kalau macam kelab macam contoh dekat FCAP kan ada kelab Inverboard, kelab chess semua tu pun, yang tu pun nanti AGM dia kena hantar so boleh daftar kelab tu dekat iStar juga macam tu juga. Sebab sekarang ni kelab-kelab di bawah fakulti tidak diaktifkan kan, pasif semuanya. Cuma PFF saja yang boleh didaftarkan. So, kelab di bawah fakulti masih dilantik di bawah lantikan fakulti. Dapat surat lantikan dari fakulti. Itu berkaitan dengan kelab nanti Encik Ashraf akan bentangkan lah berkaitan dengan kelab. Oh, okey. Faham. Ada lagi ke? Ada lagi ke? Kalau ada siapa-siapa nak tanya boleh buka je mic lepas tu tanya je. Ataupun boleh type kat chat box. Puan Wan nak tanya. Hello, dengar ke? Dengar. Okay. Puan nak tanya tentang laporan kewangan tu. Tadi Puan Wan cakap kalau anda kata student balik UKM dia kena beri laporan hard copy lah. So saya nak tanya, contoh anda kata program tersebut dah tamat, dah iStar cakap tamat, perlu kena hantar hard copy juga ke just soft copy je? Sebab apa yang telah dihantar dulu, soft copy tu kena hantar hard copy juga. Kalau ingat, pihak email daripada pengarah HEP ada di blast email kepada semua pelajar kan tentang tata cara pengurusan keuangan kan pelajar. Dan dalam tu ada dinyatakan sebab kami tak nak pelajar guna balik semula resit-resit tu. Jadi perlu hantar resit-resit asal kepada pihak kami. Ya? Tak nak guna recycle balik. So maksudnya semua program yang sebelum-sebelum ni dia kata sebab bulan 10 ni kemungkinan pelajar akan balik lah. So program sebelum-sebelum ni kena hantar lah. Kita kerja by hard copy. Faham? Laporan kewangan. Laporan kewangan. Lagi satu, kalau apa? Yang mana dapat dana daripada HEP dan KM-UKM sahaja. Okay. Faham. Kalau tak ada dana, tak payahlah. Okey. Terima kasih, Puan. Okey, sama. Ada lagi? Puan, saya nak tanya. Hello? Ya, dengar. Okay. Kalau untuk aktiviti college, contohnya pernah join apa-apa college punya event ataupun jadi komiti ke apa kan, yang tu nanti dia akan tersenarai sendiri dalam iStar ke ataupun kita kena macam update kita punya penglibatan tu? Okey, kalau misalnya menyertai aktiviti di kolej kan, pihak yang penganjur tu dia akan masukkan dalam iStar. Dia sama je konsep dia. Dan setiap orang yang terlibat boleh cek sendiri, boleh cek lah dekat iStar masing-masing macam yang saya cakap tadi, dekat aktiviti senarai pelibatan dalam aktiviti. Kat situ boleh cek sama ada penganjur ada daftarkan nama pelajar dalam program tersebut. Kalau tak ada, kena demand lah, kena bagi tahu pada pihak penganjur. Saya ada sertai tapi kenapa nama saya tak ada. Nanti pihak penganjur boleh buat pindaan lah bagi kepada kami untuk kami masukkan. Okay. Thank you, Puan. Lagi? Ada apa-apa pertanyaan lagi ke?
Mana presidennya? Presiden Terkenal. saya Panggil presiden Presiden tu, Sumatra. Puan nak tanya boleh? Oh, saya nak tanya tentang laporan kewangan dengan pendapatan lah tentang Dia Aistar pada ni. hari ke? Contoh, saya benar ya. Saya nak tanya, anda kata satu program tersebut, saya tak jadi bendahari program tu lah. Tapi saya kira macam pemantau bendahari lah. Yang pendapatan tu, bendahari program ke saya yang kena minta dana tu? Atau yang tu? Dan laporan kewangan tu saya kena hantar ke ataupun bendahari program tersebut? Yang bertanggungjawab bendahari program. Takkanlah semua okey. bendahari satuan nak kesian bendahari ni. Semua kerja dia nak buat. Boleh pantau je lah sama ada dia hantar ataupun tak. Atau bantu dia bimbing dia. Boleh kan? Okey. Boleh. Okey, terima Kat bawah kasih. Matra ada dana tak? Akaun Ada. sendiri. Ada, kami ada tabung sendiri, tabung Pematra nama dia. Okey. Ni yang berdaftar ya dengan bendahari. Berdaftar dengan bendahari. Banyak kot ni. Boleh kumpul lah nanti pendapatan dalam tu. Adalah sikit-sikit Puan. Cukup-cukup makan orang kata. Bolehlah buat program yang besar nanti apa ni kena kayuran ke kan. Daripada hasil tu boleh ni nanti masuk dalam tabung kan. Boleh. Mungkin saya tanya dekat pengurusi lah. NYDP ke. Mana tahu kita nak buat makan-makan besar ke. Ajak Puan sekali ke. InsyaAllah. Biasa dah penat-penat kerja ke. Buat kerja dia mesti ada dinner last tu. Okey, saya rasa kalau tak ada apa-apa pertanyaan dah, saya rasa untuk slot ni kita dah habis lah. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Wan Mazlina atas perkongsian sebentar tadi. Nampaknya jadi sekarang ni kita akan berehat selama 10 minit dan seterusnya kita akan teruskan dengan aktiviti yang seterusnya lah. Terima kasih Puan Wan Mazlina. Okay, sama-sama. Terima kasih juga menjemput ya. Dan, Puan nanti kita nak slide yang ni boleh ke? Sebab macam slide yang hari tu macam ada benda yang tak ada dalam slide yang baru ni saya tengok. So yang slide ni biasa saya akan ubah-ubah dari segi data. Dia akan update. Dekat tarikh nak bagi talk tu saya akan update figure yang terkini lah. Tapi yang saya bagi dulu yang basic lah. Biasa slide yang basic. Okay, nanti Wang akan contact dengan Puan lah untuk slide tu. Okay, boleh. Okay. Terima kasih. Nanti kalau ada apa-apa masalah ke boleh hubungi saya terus kat telefon saya kan 89214686 itu nombor telefon office ataupun email saya lah. Orang dia tahu kan email wanita@ukm.edu.my nanti boleh email. Kalau berkaitan dengan aktiviti dalam negara biasa dengan Abang Azizi akan kontak dia terus ya. Dan kalau luar negara dengan Kak Aisyah ya. Nanti boleh kita juga lah untuk mohon khidmat perundingan ke ya, nasihat ke selain daripada saya lah ada staf yang membantu. Dan boleh nak sampaikan juga ni lah kata-kata akhir boleh ya? Boleh. Saya cuma nak pesan lah, beri pesan kepada semua adik-adik di sini agar semasa dalam pengajian di UKM ni grab lah apa opportunity yang ada ya untuk bergiat aktif ya dan seperti yang saya kata tadi lah mengasah bakat dan juga minat masing-masing
semasa di sini lah. Sebab nanti bila dah mula bekerja, suasananya dah lain dan akan rindu untuk kembali ya semula ke zaman sekarang lah. Sebab bila di sini macam-macam sebenarnya kita boleh gapai ataupun capai ataupun terlibat ya. Dan ianya mungkin takkan ada lah bila berada di alam pekerjaan. Jadi masa sekarang lah gunakan dengan sebaik-baiknya, dan apabila menjalin kerjasama dengan orang luar ke, contohnya kalau nak sebagai tips jugalah ya untuk email ke ataupun memberi surat kepada orang luar, perlu tengok time juga. Kalau orang UKM ni okey lah, dan kalau dengan orang luar pastikan waktu office hour, sebab pernah ditegur ya, dan pelajar email pada pukul 1 pagi. Jadi ianya tak elok lah, ada teguran daripada pihak kementerian dahulu. Jadi untuk yang SU ni nanti kan, bila buat program pastikan dalam office hour hantar surat ya. Dan seterusnya perlu menjaga nama baik lah UKM dan juga nama baik keluarga dan juga nama baik sendiri lah apabila beraktiviti bersama masyarakat di luar sana. Dan saya ucapkan selamat maju jaya kepada semua, dan tahniah lah diucapkan atas pelantikan ya adik-adik semua. Okay, itu sahaja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, terima kasih Puan Wan. Okay, terima kasih. Terima kasih Puan. Okay, sama-sama. Puan.